Selamat pagi, hari ini isu paling hangat apabila didedahkan sekali lagi. Hubungan Najib dengan Jolo adalah rapat. Ini didedahkan sendiri oleh saksi dalam pendakwaan yang melibatkan Najib Tun Razak, bekas atau mantan Perdana Menteri Malaysia, di dalam keterangan yang Najib hadapi, iaitu empat pertuduhan menggunakan kedudukannya untuk mendapatkan suapan berjumlah RM2.3 bilion daripada dana 1MDB serta 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan jumlah yang sama. Wow, ini bukan satu perkara yang ringan, yang senang, yang mudah untuk kita lupakan maupun kita biarkan, kerana ini melibatkan wang rakyat. Dan yang seterusnya, jumlah ini terlalu banyak sehingga melibatkan RM2.3 bilion, di mana pertuduhannya adalah menggunakan kedudukannya untuk mendapatkan suapan berjumlah RM2.3 bilion. Suapan berjumlah 2.3 bilion. Wow, banyaknya suapan. Berapa kali nak suap ni? Daripada dana 1MDB serta 21 lagi pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan jumlah yang sama. Dalam kes hari ini, Najib dikatakan oleh Ismi Ismail bahawa Najib mempunyai hubungan rapat dengan Jolo. Kalau sebelum ini jawapannya banyak kepada tak tahu dan tak tahu, hari ini disahkan oleh Ismi Ismail bahawa memang Najib mempunyai hubungan rapat dengan ahli perniagaan dalam buruan, iaitu Loh Teck Jo yang juga dikenali sebagai Jolo. Ismi juga berkata ketika menjawab soalan timbalan pendakwa raya bahawa beliau merumuskan bahawa daripada hubungan kedua-dua individu berkenaan melalui pemerhatian beliau dalam Lembaga Pengarah 1MDB dari 2009 hingga 2016, Ismi mengatakan bahawa Najib dan Jolo mempunyai hubungan yang rapat. Jadi kalau sudah diistiharkan rapat begini, mustahil tak tahu apa-apa kan? Beliau percaya ia adalah hubungan yang rapat. Katanya dalam perbicaraan di Mahkamah Tinggi pada hari ini, ditanya sama ada beliau mengetahui secara peribadi mengenai butiran bagaimana kedua-dua individu berkongsi dana 1MDB, Ismi yang juga saksi pendakwaan ke-13 berkata, beliau tidak ada pengetahuan mengenainya. Sementara itu, Ismi yang dirujuk dengan mini surat 1MDB bertarikh 26 September 2009, di mana lembaga pengarah memberi ketetapan terhadap usaha sama antara 1MDB dan Petro Saudi yang tidak dipatuhi oleh pihak pengurusan. Perkara itu dibangkitkan lagi pada mesyuarat 3 Oktober 2009 dan Tan Sri Muhammad Baqi Saleh meletak jawatan sebagai pengerusi 1MDB pada 19 Oktober tahun yang sama. Menjawab soalan Sri Ram sama ada beliau membangkitkan secara pribadi mengenai isu ketidakpatuhan pihak pengurusan dalam mesyuarat berkenaan kepada Ketua Pegawai Eksekutif CEO 1MDB ketika itu Datuk Syahrul Azhar Ibrahim Hilmi, Ismi berkata ahli lembaga pengarah membangkitkan perkara terbabit secara kolektif. Bagaimanapun katanya pengerusi ketika itu, Muhammad Baqi adalah yang paling lantang. Berhubung budaya kerja ketika dalam lembaga pengarah, Sri Ram bertanya sama ada saksi itu berada dalam kedudukan untuk bercanggah dengan Najib berhubung bagaimana 1MDB sepatutnya diuruskan. Ismi menjawab saya boleh tetapi tidak melakukannya. Bagaimanapun Ismi berkata beliau tidak dapat mengingat apakah sikap lembaga pengarah selepas Muhammad Baqi meletak jawatan. Dalam kapasiti saya ketika itu, saya percaya ia adalah inisiatif yang baik untuk menjalin terus dengan Arab Saudi, kata Ismi lagi. Ismi berkata demikian ketika memberikan keterangan terhadap Najib yang menghadapi 4 pertuduhan menggunakan kedudukannya untuk mendapatkan suapan berjumlah RM2.3 bilion dari dana 1MDB serta 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan jumlah yang sama. Kita makin hari makin terkejut dengan pendedahan-pendedahan yang luar biasa di dalam kes rasuah demi rasuah, rasuah demi rasuah yang sedang aktif timbul di Malaysia. Ini satu petanda yang baik bagi kita semua kerana makin ramai dan makin ramai sudah dihadapkan ke pendakwaan, dan ini juga melibatkan yang terbaru 8 orang
orang bos. Ini bos-bos ini, orang bukan kuli-kuli biasa, ada yang CEO, pemilik syarikat, telah dihadapkan di makam, telah dituduh dan telah direman untuk membantu siasatan berkaitan kes rasuah projek bernilai lebih kurang dalam 2,3 bilion dalam syarikat GLC. Jadi kita gembira sebenarnya karena makin lama makin banyak tangkapan, pendedahan. Namun demikian yang kita harapkan adalah penyelesaian segera isu-isu rasuah ini. Jangan tangguh-tangguh lagi, karena bila ditangguh, rakyat Malaysia makin meluat, makin fed up, makin kurang percaya dengan apa yang ada sekarang, dan ini akan membuatkan negara kita makin tidak stabil. Yang kita harapkan adalah kebenaran akhirnya dapat diungkapkan. Jangan lupa, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Selurus-lurus benang yang basah ditegakkan, akhirnya dia akan patah juga. Dan yang paling penting, kebenaran akhirnya akan menang. Sekian dulu untuk kali ini. Bongkar jangan tak bongkar, dedah jangan terdedah, dedah sampai terlonde. Kita jumpa lagi, bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Isu hangat pagi ini, peguam negara digesa segerakan tindakan terhadap Roger Ng. Berita sepenuhnya, Ahli Parlimen Kepong Lim Lip Eng menggesa peguam negara Idrus Harun untuk menyambung semula tindakan undang-undang terhadap bekas jurubank Goldman Sachs Roger Ng dengan mengatakan bahawa tidak perlu menunggu Ng menyelesaikan rayuannya. Seperti kebanyakan rakyat Malaysia yang prihatin yang kini mengikuti berita itu dengan teliti, saya amat kecewa dengan maklum balas peguam negara terhadap sabitan jenayah seorang bekas jurubank yang terlibat dalam skandal 1MDB. Selepas Ng disabitkan pada hari Jumaat oleh juri Amerika Syarikat atas 3 pertuduhan rasuah berhubung 1MDB, peguam negara menyatakan bahawa Malaysia perlu menunggu sehingga dia menyelesaikan haknya untuk merayu di Amerika Syarikat sebelum meneruskan prosiding undang-undang terhadap bekas jurubank itu, kata Lim dalam satu kenyataan. Pemimpin DAP itu berkata pihak berkuasa Malaysia sepatutnya meneruskan prosiding undang-undang terhadap Ng. Pada 2019, sebelum perbicaraan Ng di Amerika Syarikat, dia sudah pun ditahan di Malaysia untuk siasatan jenayah dan sedang menunggu perbicaraan. Apabila perintah ekstradisi ke Amerika Syarikat tiba, Ng memilih untuk dipindahkan ke Amerika Syarikat untuk perbicaraan, dan perbicaraannya di Malaysia ditangguhkan. Perbicaraan Roger Ng tidak boleh ditangguhkan lagi, katanya. Dia mempersoalkan sama ada dengan membenarkan Ng menyelesaikan rayuan di Amerika Syarikat terlebih dahulu, Idrus secara tidak sengaja menimbulkan tanggapan bahawa Undang-Undang Malaysia tunduk kepada Undang-Undang Amerika Syarikat. Idrus harus segera mendapatkan penghantaran pulang Ng, dan perintah juga harus diberikan untuk mendakwa rakan warga Malaysia Ng yang terlibat semasa perbicaraan mahkamahnya di Amerika Syarikat, kata Lim. Semalam, bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin berkata dia mahu perbicaraan 1MDB di Malaysia disegerakan. Walaupun tidak menyebut nama tertentu, ia dipercayai merujuk kepada seterusnya Najib Razak. Selain kes 1MDB, Najib juga dalam rayuan terakhirnya untuk kes rasuah berkaitan SRC Internasional Sendirian Berhad. SRC ialah anak syarikat 1MDB. Sekian isu hangat pagi ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe, dan kita jumpa lagi. Bye-bye.